Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Ila siratin mustaqim, ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, iman yang diberikan kepada kita, Islam, dan juga nikmat yang paling besar iaitu nikmat hidup yang sebelum ini belum lagi kita disebut ada. Jadi adanya kita tadi adalah menceritakan yang Allah tu maha hidup, bukan kita ni yang hidup. Jadi janganlah kita merasa kita ni hidup tetapi kita tidak ada, yang ada hanya hidup kehidupan Allah. Semuanya cerita-cerita kisah-kisah Allah. Barulah kita dipanggil innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kalau ini kita tak dapat pegang, maka kita bukan orang beriman. Kita menyangka kita ni ada, padahal kita tidak ada. Semua yang ada ni nanti bila kita dah faham adalah cerita-cerita dia semua, kisah-kisah dia. Mengapa setiap kali mukadimah akan saya ucapkan begini? Sebab kita baru boleh menerima hak tu hanya hak. Al-hakum ya rabbikum. Semua kalau hak-hak adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita melihat makhluk Allah yang halus zarah sekalipun, semua hak Allah. Zarah halus habuk sekalipun, Allah nak letakkan ke mana, terbang ke mana, pergi ke mana, semuanya di tangan kekuasaan Allah. Daripada yang sehalus-halus zarah hingga sebesar-besar mat, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menyusun. Jadi tidak ada susah bagi Allah untuk Allah dalam kesibukan, tapi tak susah bagi Allah. Tapi bila kita tidak memahami konsep sebenar mengenal diri, mengenal Allah, pastinya kita tidak akan boleh terima. Malahan kita akan berbalah, kita mengatakan kita ada kuasa, makhluk lain ada kuasa, Allah ada kuasa. Seolah-olah kuasa tu bukan saja ada pada Allah, tapi ada pada makhluk. Sedangkan kursiyuhus samawati wal ardh, ayat kursi kita baca, kursiyuhus samawati wal ardh. Allah tu yang meletakkan kedudukan kerajaan kursi itu kepada, kalau kata malaikat, kepada para nabi, pada macam kita, dia yang meletakkan kursi kerajaan. Kursiyus sama yang di langit dan di bumi sekaliannya Allah yang meletakkan. Cuba kita gambarkan. Allah mengatakan kursiyus sama wati wal ardh, di langit dan di langit, di bumi dan di langit, sama. Jadi cuba kita bayangkan, semua yang di langit, semua yang di bumi, makhluk Allah, semuanya Allah yang meletakkan kursi. Kursi itu berserta dengan hidup, kudrat, iradat, semua dalam tu Allah yang buat. Tengok kursi yang paling tinggi sekali, raja-raja. Turun raja-raja, menteri turun lagi parlimen turun lagi Don turun JKK, macam-macam JKK sampai ketua kampung, Tok Hulu, sampailah kepada orang awam biasa. Semua tu ada kursi sama, itulah kedudukannya. Janganlah cari kursi. Kursi sama tu bukan nampak kursi, bukan, nampak kedudukan yang Allah bagi. Daripada raja turun menteri, Perdana Menteri, turun menteri-menteri, turun parlimen, turun don, turun kepada ketua kampung, turun kepada, semuanya ada kursi kerajaan,
kerajaan sampai kepada diri sendiri, diri sendiri. Semuanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita faham kursi samawati wal ard, yang di langit dan di bumi semuanya di bawah kekuasaan Allah. Saja-saja yang Allah sebut gitu, hendak kita faham. Kalau kita sendiri pun tak ada daya upaya langsung. Ni bercakap ni tadi atas kalam dia, peti suara dia. Kalau dia blok peti suara dia, suara pun tak boleh keluar. Kalau dia tak bagi berkehendak untuk tak dapat. Semalam kejadian bila dah direkod semalam YouTube, tiba-tiba yang tukang rekodnya tadi, jemaah kita mengatakan hantar minta maaf banyak-banyak, suara tak keluar. Jadi saya biarkan, saya jawab la haula wala. Saya jawab, saya tak ada marah, saya tak ada. Biasanya saya kata, macam mana boleh jadi ni? Saya akan kata begitu. Tapi ni kali saya kata la haula wala. Saya hantar WhatsApp. Dia punya tak boleh cakap apa. Lepas tu saya 1 jam lepas tu saya buka yang dia hantar kata tak ada suara tu. Ada suara pula. Saya hantar balik, ni ada suara. Dia pun terperanjat. Jadi Allah tu berkehendak untuk menentukan sesuatu keadaan tu apa pun berlaku sesuatu tu. Tadi saya ada dapat sesuatu yang baru. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila sesuatu yang Allah khendaki, cukup Allah mengatakan kun fayakun, kata jadi pasti jadi. Tapi kitanya pahaman kita, kebiasaan kita ingat Isa katalah orang tu hebat, ada karamah. Bila dia tunjuk je kapal musuh berhenti. Kita ingat tu kun fayakun. Itu aja kun fayakun. Dia tunjuk buah kelapa jatuh. Wali dah jatuh. Yang muda kun fayakun. Dia kata jadi. Kita punya menilai kun fayakun kat situ. Padahal kun fayakun tu sejak Allah ciptakan Nur Muhammad sampai pengakhir nanti 124,000 tutup lagi, dimasuk, dia bangkitkan semua manusia di padang mahsyar. Dihitung siap semua berapa lama, ribu juta tahun pun. Lepas tu dah dimasuk dalam surga, dalam neraka, dah diadili betul-betul, semua dah selesai. Sejak daripada awal sampai akhir tu, itulah kun fayakun. Bukan kun fayakun tu jadi itu waktu tu, bukan. Sekalian sepanjang perjalanan hidup kita ni 24 jam kun fayakun Allah. Kita bergerak ni kun fayakun Allah, kita mengelip mata, naik nafas kita turun naik. Apa nak kita ucap semua atas kun fayakun Allah. Itu nak kita fahami. Baru kita tahu apa yang dimaksudkan Allah SWT kun fayakun. Semua berlaku atas kehendak Allah, baik atau buruk berlaku atas kehendak Allah. Tapi jangan tanya Allah, ya Allah engkau dah takdirkan jadi buruk. Kita yang ditanya oleh Allah. Allah memang berbuat kehendak dia semua. Tapi kita ni akan ditanya apa yang kita buat. Sebab itu dibagi kita kitab masing-masing di padang mahsyar, dilekatkan di leher kita, dikalungkan di leher kita. Kitab tu bukan 5G dah, 100G dah. Setiap detik nafas kita, apa yang kita ingat hari tu pun, berdetik apa pun ada dalam tu. Punya canggih. Ini setakat 5G, tak ada apa. Kita dah tertipu. Semalam dah dibuka, kita cerita, dibagi kadar yang lebih baik. Bila kita mematikan diri kita, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kita mati malam, mati kan, dia datang kadar yang baik. Jadi datang penceritaan tentang diri Allah. Penceritaan tentang diri Allah yang sejati, yang asli. Allah ni dia dalam keadaan maha sempurna dan tak pernah ada keluh kesah, gelisah, marah. Ya, kan dalam ayat kursi ni apa, hadis kursi dalam Allah murka, marah.
Allah merendahkan diri dia supaya nak tunjukkan dia tak suka dia ajar kita. Bukan dia Allah tu, dia keluh kesah dia tak. Dia tengok hamba dia buat maksiat dia risau. Bukan. Allah merendahkan diri supaya kita sedar dia tak suka begitu. Sedangkan keadaan Allah SWT sentiasa sempurna. Sebab dia yang menciptakan segala skrip-skrip yang kita nak buat baik buruk. Tapi Allah nak menciptakan dia kasih sayang dan merendahkan diri. Dia ajar kita. Dia tak suka gini, dia suka begini. Dia tunjukkan watak dirinya tu tadi supaya kita kenal dia. Bila kita kenal dia, dari dia baru kita faham. Allah tu sentiasa dalam keadaan asyik berasyik. Itu keadaan sebenar Allah SWT. Bukan Allah kejap dia murka, kejap dia tengok hamba dia tak solat, tak sembah dia jadi gelisah. Jangan faham kita begitu. Kebanyakan kita faham gitu. Allah marah kau melakukan maksiat, tak solat sebab dia Allah marah. Sedap ni kau cakap. Saya datang lambat ni sebab mak saya tolong suruh masak bakaikan. Alasan dia tu. Kenapa kita suruh kesandar pada benda? Sekarang kita cakap ada susunan dia begitu. Kan lebih tepat susunan dia. Nabi Adam susunan dia gini. Dia tak menghampiri larangan Allah, tapi ada bujukan daripada iblis kepada isteri dia Siti Hawa. Siti Hawa berasal pada rusuk dia bekok. Tetap diajak ke arah dekati. Sebab dia dengar hasutan daripada iblis. Tapi bila Adam dah hampiri dan telan buah tu yang dilarang tu, dia usir oleh Allah. Dia diusir. Apa yang Allah Ta'ala ajar tak lain keinsafan, kesedaran, menyesali atas diri kita. Zolam diri Adam tu, dia tak salahkan Hawa, dia tak salahkan iblis. Itu skrip yang Allah Ta'ala nak perlihatkan. Itu semua skrip Allah lah. Jadi adakah Allah buat skrip macam tu Allah nak rasa gelisah dunia? Padahal apa yang Allah nak gelisahkan? Allah sempurna asyik. Dia buat cerita ni supaya kita yang kenal, baru kita tahu. Kita ni semua mengikuti skrip dia, bukan kita mengarahkan Allah ikut skrip kita. Kita mana ada daya upaya, tak ada apa, kehendak, iradat tak ada. Itu yang kita nak faham betul-betul. Jadi ini disabdakan oleh apa? Kalau kita betul-betul hati Allah, hati orang Rasul, kita mentaati 24 jam, bukan ritual asar, maghrib, isyak, subuh, zuhur. Satu hari itu ritual yang disuruh. Tapi keseluruhannya adalah 24 jam tu, itu yang paling besar. Jadi kita menyembah Allah bukan pada ritual tu, waktu-waktu tu lima, bukan. Kita menyembah Allah tu, makna menyembah tu ber-24 jam mengesakan Allah. Itu yang kita kena faham. Bukanlah saya cakap ni, saya kata tak payah solat dah, kita mengesakan Allah lah. Saya maksudkan tadi, jangan kita maknanya tumpu pada ritual. Habis saja ritual tu tadi, asar kita dah, lepas solat asar kita dah tak ada mengesakan Allah balik. Mana boleh. Dia sentiasa 24 jam. Dan kita buat ritual asar, lepas asar tu terus berjalan mengesakan. Macam saya nak tanya, puasa, adakah kamu berbuka puasa lepas tu kamu dah bebas untuk tak menahan diri daripada lupa pada Allah? Boleh. Buka puasa tu apa? Iftar tu buka puasa tu apa? Nandakan kau bebas. Kau nak lihat apa ke, kau nak cakap benda ke. Sebab kita puasa orang awam, puasa hanya menahan lapar dan dahaga. Kita ingat berbuka puasa tu melasah habis-habis. Tu buka lah. Kita tak faham. Tapi kalau kita puasa, meningkatkan sikit puasa kita. Puasa orang hawas dia naikkan sikit. Dah berpuluh tahun pun kita puasa orang awam, menahan lapar dan dahaga je, kita punya mentaliti kita. Azan dia selamat dah. Kan? Jadi kalau kita betul-betul puasa orang awas, dia menjaga penglihatan dia. Tetap berbuka puasa pun, iftar pun tetap dia menjaga penglihatan.
tetap dia menjaga percakapan, tetap dia menjaga pendengaran, tetap dia jaga apa kehendak-kehendak Allah yang datang 24 jam untuk mengesahkan apa? Muridun nama dia. Berkehendak Allah untuk mengesahkan dia. Setiap waktu, itulah muridun Allah. Jadi kita kena pakai. Bukan makna buka puasa dah tak ada mengesahkan Allah. Jadi itu kita dekat tadi kita perlukan puasa orang awas baru kita boleh faham apa tu konsep yang dikatakan siam, menahan diri daripada mengakukan ada keakuan diri kita. Itu konsep yang pertama untuk kita maksud faham siam. Kalau kita tak faham, kita ingat puasa ni hanya menahan lapar dan dahaga. Tak cukup makna siam tu. Bahasa Allah Ta'ala, siam tu bukan menahan lapar dan dahaga. Siam tu maknanya puasalah kamu, Allah Ta'ala kata, seperti mana min qablikum, seperti mana orang-orang terdahulu puasa. Orang terdahulu puasa menahan diri, jangan mengada mengakuan diri, iaitu sentiasa merasakan Allah aja. Dan memang yang ada pun itu makna siam yang betul-betul. Oi, susahlah si Haji ni, mana punya ilmu ni, mana boleh buat macam tu, batal lah kita. Itu tersegar. Kalau kita tak mulakan, bila kita nak mulakan? Bila nak mulakan? Kita tak dapatlah apa Lailatul Qadar. Puasa kita benar puasa yang jenis dah ada keakuan diri. Sedangkan lail, malam tu mematikan diri. Puasa tu maknanya kita menahan jangan ada keakuan diri. Siam nama dia. Bahasa Allah Ta'ala. Dia tak pernah dengar lah ada orang cakap macam ni, si Haji ni pandai-pandai je. Lantak korang kan. Dan aku dah bagi tahu. Kau nak buat-buat lah. Kau buat, kau dapatlah kemanisan. Baru kau tahu hargai puasa ni hebat ni. Bukan semua orang boleh buat puasa. Baru kau dapat kadar yang betul-betul daripada Allah. Yang Allah dah janjikan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baru dah kita rasakan tak dapat nak dihitung lebih besar daripada 1083 tahun lebih, 84 tahun punya rasa nikmat tu tak boleh nak diucapkan lebih. Sebab kita dah rasakan tak ada kita, yang ada hanya dia tu manis tiada apa. Tak dapat nak ucapkan. Boleh kita ucapkan rasa durian nusangking, boleh siapa ucap gambarkan, boleh. Kau nak kau makan lah. Nak ceritakan macam mana sedap dia. Tapi buatlah puasa orang awas. Saya cakap, dapatlah kau. Kau pun tak boleh cerita kau orang. Kau suruh orang tu buatlah puasa awas. Puasa kau nak lapar dan dahaga tu aja, kau dapat tu je. Kau dapatlah kadar yang betul-betul di sisi Allah, yang Allah Ta'ala nak. Malam hari itu gelap, matikan. Jangan ada keakuan diri, gelapkan. Supaya nanti timbul cahaya dia je. Cuma kita duduk, kita rasa kita duduk tempat yang terang. Kita duduk kat tempat terang dengan duduk tempat gelap. Mana yang boleh kita nampak jelas? Terang. Kalau kita balik kan, bila kita gelap ni mana matikan diri, nanti kita nampak tak yang lain? Yang lain. Tapi kalau kita rasa kita macam hidup lagi, kita melihat dengan penglihatan kita tak nampak jelas. Sebab keliling kita kan dah dibagi tahu, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah tu memberi cahaya, belum ada apa-apa lagi. Langit dan bumi. Langit dan bumi keliling dia semua sekalian alam ni. Kalau kita buat bulat dah sekian alam. Dia belum ada surga, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada semua, belum ada lagi. Di seluruhnya itu penuh dengan cahaya. Dan cahaya itu mengembang. Cahaya je. Bila masuk nanti, contohlah kita masukkan sebungkah batu. Pak, batu tu kita tak nampak lagi. Bila jadikan batu, cahaya ni yang menyuluh. Nampaklah kita batu tu berbentuk bumi ke, syurga ke, neraka ke.
apa pun kita nampak pokok ke apa, semuanya sebab siapa yang suluh tu tadi? Allah yang menyuluh. Jadi sekalian alam ni kita kena faham, sekalian alam ni dipenuhi dengan cahaya. Jadi jangan nampak matahari tu bercahaya. Faham tak? Sekarang kita nampak matahari, terang cahaya. Matahari tak ada cahaya. Sebab keliling kita dah cahaya yang amat terang. Tapi bila gelap pula matahari, bila ada awan menutup. Bila pula bumi jadi malam, bila ada benda yang planet lain yang awal arah akan tutup. Jadi dia jadi malam. Padahal dia kalau tak ada yang menutup, dia sentiasa siang, menur aja. Allah menyatakan apa? Jadi setiap yang malam dan siang tetap cahaya. Faham tak maknanya? Bagi faham betul-betul. Jangan sampai kita tertipu dengan Yahudi punya agenda naik ke bulan menipu semua. Tak ada sampai boleh sampai ke atas tanpa kekuatan yang Allah bagi. Seperti Rasulullah SAW, para nabi-nabi Allah bagi, wali-wali Allah. Dia menerjah naik ke ufuk-ufuk, melihat sendiri. Dan tak ada kekuatan apa pun, roket ke apa boleh sampai kat situ. Tipu je diorang buat dalam studio. Itu Yahudi tu. Kita kena tipu sampai belajar sekolah sampai ya je. Dia suruh kita gambarkan benda yang tak sepatutnya. Padahal kalau kita pandang betul-betul keliling kita ni penuh dengan cahaya, mana mampu kita. Awak pernah tengok patri apa tu, besi. Kau boleh tengok tak cahaya dia tu? Mana boleh terlalu terang. Itu cahaya tu apabila cahaya yang original Nabi Musa pengsan. Itu baru lapisan yang pertama. Setiap lapisan dia ada 500 lapisan. Setiap satu lapisan 500 tahun perjalanan. Belakang ni terang dah ni. Belakang ni lagi terang. Dia ni menyuluh sini. Itu. Cermin ni suluh. Maknanya belakang tu lagi terang. Kita tengok yang ni pun kita tak boleh tahan mata kita pengsan. Kita tengok bateri tu. Tak tahan kita, jadi gelap mata kita. Betul? Sebab kalau lampau terang sangat jadi gelap. Gelap tu untuk apa? Supaya tak ada keakuan gelap kan. Mana baru kita melihat dengan penglihatan Allah, baru kita nampak. Malaikat pun tak sanggup. Aku tak sanggup nak masuk daerah ni Muhammad, engkau ya Allah Ta'ala panggil. Itu diizinkan Allah. Allah leburkan dengan cahaya tu tadi. Allah yang panggil sampai. Sampailah usul nama dia. Boleh dikatakan sampai. Sebab bukan kita yang sampai. Allah yang Allah panggil. Subhanallazi Allah yang panggil, memperjalankan untuk kita sampai kepada dia. Kalau dia tak panggil kita tak akan tak faham pun kita sampai. Jadi Rasulullah SAW Allah perlihatkan benar-benar diri Allah tu kepada Nabi Muhammad SAW. Hingga bila ditanya, Nabi tak boleh nak cerita sebab apa? Allah lupakan. Tapi Rasulullah jadi saksi yang dia melihat Allah dengan penglihatan yang Allah bagi. Jadi orang-orang yang bersama dengan Rasulullah betul-betul kenal diri, kenal Allah, akan dapat melihat Allah dengan penglihatan Allah. Bukan kita melihat Allah dengan penglihatan kita. Bukan Muhammad tu ada penglihatan. Nanti kita kena faham. Barulah kita tahu ini dia dikatakan melihat Allah. Bukanlah kita, tetapi penglihatan yang kita lihat ni menggunakan penglihatan dia, barulah kita nampak Allah. Berkatalah seseorang itu kepada waliullah, cicit Rasulullah SAW. Nama cicit dia Muhammad bin Bakir ke apa? Muhammad Sid apa? Lupa saya nama. Tapi cicit Rasulullah SAW. Dia kata, orang tanya dia, adakah engkau melihat Allah di dalam solat atau sebelumnya engkau melihat Allah lalu engkau solat? Perkataan dia, adakah engkau dalam solat engkau melihat Allah atau sebelumnya engkau melihat Allah solat? Perkataan tu
Kalau kita tak betul-betul faham, kita seolah-olah kita ni melihat Allah tu berupa bentuk pula dia. Kan? Bukan maksudnya berupa bentuk, maknanya dia mengatakan aku tidak dapat melihat Allah dengan penglihatanku, tetapi bila Allah berkehendak maka aku melihat Allah tu dengan penglihatannya lah aku dapat melihat dirinya. Perkataan dia kan. Baru disebut tadi Allah la tudrikuhul absar wa huwa yubdikul absar wa huwa latiful. Allah Taala berfirman, dia kata kita ni sebenarnya tak ada penglihatan. Lah. Tapi bila Allah tu bagi penglihatan, barulah kita nampak yang halus-halus, yang aktif kan. Kita nampak Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau kita tak faham konsep ni, kita ingat kita yang melihat, memang sampai bila kita tak dapat lihat. Apa yang dimaksudkan melihat Allah tu? Ra'aitullah. Apa yang dimaksudkan melihat Allah? Bukan Allah tu boleh kita melihat dengan bentuk Allah begini, bukan, tak boleh. Mana boleh? Dia laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala pun di bumi, di langit tidak dapat dia menyerupai. Dan tak boleh Allah tu duduk di tempat ruang-ruang ada ni. Kita kata Allah ada kat ruang ni. Nabi Musa melihat Allah kat bukit Sinai, mana Allah ada di situ waktu tu. Tak boleh. Itu salah faham. Bukan Nabi Musa dia nak lihat Allah. Allah tu Allah mentajali. Bukan Allah terjali. Macam matahari lah. Allah nak menyatakan tajalikan diri. Dia ada, dia zahirkan matahari. Tapi bukan Allah tu matahari. Nak menunjukkan ada pencipta dia tu. Cukuplah. Kita jangan kaji zat. Kita kaji sifat dia. Sifat dia mengadakan tu tadi. Mesti lah sesuatu yang ada, mesti ada siapa yang mengadakan. Sudahlah, jangan kita kaji lebih-lebih. Cukuplah kita hakul yakin di situ. Dialah sebenarnya yang ada. Semua yang kalian yang dijadikan tu menyatakan diri dia. Janganlah kita tertipu. Juta-juta dia. Tak mampu kita hitung. Dalam laut, yang kat darat, yang kat ufuk-ufuk, berjuta-juta Allah bentukkan untuk menyatakan dirinya. Bukan supaya kita tahu dia banyak. Waalaikumsalam. Masuk je. Masuk je. Tengah talk. Masuk. Masuk. Ada talk. Masuk. Setiap apa yang Allah SWT nyatakan, supaya kita tahu siapa yang menyatakan. Iaitu Esa Allah. Tak ada lain-lain yang menyatakan. Semuanya Esa. Dirinya yang menyatakan sekalian dan banyak. Pandangan yang satu kepada yang banyak. Pandangan banyak kepada yang satu. Jadi tak ada istilahnya mengatakan banyak. Sebab dia berasal daripada satu. Untuk menyatakan diri satu, dia zahirkan banyak. Supaya tahu dia berasal daripada satu. Bukan banyak tu kita nampak banyak dia tu bilangan. Tidak. Tetap Esa. Qul huwallahu ahad. Baru hidup kita bahagia. Sebab semuanya di bawah kerajaan kekuasaan Allah semua. Kita tak nampak dah. Iblis tu ada kuasa, malaikat ada kuasa. Kita tak nampak dah. Kita hanya nampak dia dianugerahi oleh Allah kursiyus sama wati wal. Jadi di langit di bumi semuanya makhluk Allah mendapat kerajaan, mendapat hidup kekuasaan daripada Allah dan mengikuti apa saja yang telah Allah Ta'ala tentukan. Engkau malaikat maut, kau tentuannya Allah bagi untuk mencabutnya nyawa. Engkau mau turunkan wahyu bagi. Engkau menjaga malaikat yang jaga syurga, ni jaga neraka. Semua Allah bagi kursi sama. Jangan kita nampak malaikat tu, nampak siapa yang bagi pengisian dalam tu, siapa? Nak tunjukkan apa tu? Esa Allah. Baru kita kenal Allah punya sifat gini. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Bukan 99 aja. 3,000 nama-nama Allah. Dan bukan 3,000 lagi dah. Kalau kita kenal betul-betul, tak tahu banyak. Banyak sangat. Dia semua. Tadi. Tapi 99 pun kita tak mahir lagi kan. Mahirkan dulu 99 tu. Bawa dalam kehidupan kita. Asmaul Husna. Sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim,
dan juga nama-nama pilihan Allah bila kita berkehendak. Jangan kita salah pasang. Kita niaga, kita pakai nama-nama yang bersifat penggerun. Contoh Qahar Jabar. Qahar Jabar tu penggerun untuk perang. Jadi kita berniaga perlu pakai Ya Rahman Ya Rah, Ar-Rahman Ar-Rah, Ar-Razzaq macam tu. Rezeki kan. Jadi sesuai kan. Janganlah kita minat lagu rap, lepas tu kita panggil jemput orang buat lagu apa ni pula, balada ke apa. Jadi kita kena sesuaikan. Contoh bulan Ramadan belum habis lagi, kita pun panggil orang baca takbir raya pula. Kan jadi huru-hara ni kan. Suasana tu jadi huru-hara sebab suasana masih suasana berpuasa Ramadan. Sedangkan kau tadi Allahu Akbar Allah, dah orang dah rasa risau dah. Dia raya ke ni? Dia punya suasana tu jadi berubah. Jadi jangan kacau jiwa kita dengan suasana-suasana. Bila kita ditimpa sesuatu yang Allah bagi pada kita, hidupkan dia punya alunan-alunan yang kita kena pandai meletakkan alunan-alunan tu. Bila kena dapat nikmat, macam mana rasa alunan kita dapat nikmat? Ya. Bila kena musibah, macam mana memek muka kita dengan alunan, Ya Allah beri aku bersabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku dulu pun lahir tak punya apa-apa, Ya Allah. Satu urat benang pun tak ada aku lahir. Ini 4 tayar kereta aku bangun-bangun hilang. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan sebut lagi tak faham. Inna lillahi tu maknanya kita sebelum ni tak ada punya apa-apa. Tu kereta pun bukan kita punya pun. Kalau dia ambil semua pun hak Allah Ta'ala nak ambil balik. Jangan kita baca tapi kita mengamuk pula. Ni kita tak faham. Suasana tu kita tak dapat nak hidupkan. Makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tak dapat olahkan dalam kehidupan. Jadi olah. Kita menengok pada jam, kita pakai jam. Jangan nampak jam. Kita kena nampak wal asr. Kita nampak demi masa. Sentiasa mengesah. Kita nampak jam. Jam tu berjalan terus mengesahkan Allah. Jadi sesuatu yang kita lihat, kita nak olahkan biar kena pada sasaran je, itu mengesahkan Allah. Tak ada lain. Kenapa nak letakkan sasaran-sasaran? Kita boleh kita baca takbir tapi bulan Ramadan kasih habislah dulu. Ramadan habis je, masuk yang besok tak puasa dah kan, dan Syawal malam bacalah takbir pun sesuai. Habis berdosa tak? Bukan berdosa, tak sesuai lah. Kita tak feeling lah. Tinggal puasa lagi tak habis lagi 5-6 hari, kau dah lagi raya pula kau lah. Jadi kena sesuai. Jadi macam orang meniaga di pasar-pasar mana-mana, kadang-kadang 3 hari 4 hari lagi nak raya, dia dah pasang lagi supaya orang timbul rasa seolah-olah gairah nak membeli barang. Pandai juga dia. Dia olahkan situ kan. Jadi kita yang jadi terkejut ni tadi. Ya, kita tengoklah mana-mana pun. Lepas tu bila kita takbir cuba kita tengok. Kita kena olah tu takbir tu. Itu Allahu Akbar Allah. Itu lagu apa tu? Zaman Nabi tak ada lagu tu. Bukan saya cakap tak boleh lagu, saya minta maaf. Zaman Nabi dia tak menyebut begitu. Dia seketul-seketul dan dia menghayati apa tu Allahu Akbar. Dia menghayati dulu baru dia Allahu Akbar, baru disebut Allah. Kita Allahu Akbar kan kemenangan. Kita berpuasa sebulan. Apanya yang kita menang? Kita berjaya mengalahkan hawa nafsu kedirian kita. Dan kita nak selepas ni kita terus menjaga, jangan ada keakuan diri. Jadi kemenangan tak? Kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tapi dah sebabkan lagu, Allahu Akbar, Allah. Kita ingat kat kampung dulu masa kanak-kanak. Lain kita punya terjemah. Yang Nabi terjemah tu, Allahu Akbar dia kemenangan dia. Tak. Takbir, Allahu Akbar. Apa kemenangan apa yang dia takbir? Dalam solat, Allahu Akbar. Dalam solat dah dua hari. Patut masa nak angkat takbir tu, Allahu Akbar. Semua hilang tak yang ada kebesaran Allah. Betul-betul ucap. Semua lebur, bau berjaya Allahu Akbar. Ini dalam takbir. Dalam apa? Solat, Allah. Nak sebut Allah Akbar pun takut. Allah. Imam tu pun takut-takut nak sebut Allah Akbar. Sebab dia tak dapat terjemahkan. Kalau terjemahkan betul-betul, Allahu Akbar ni maknanya kita dah nampak semua dah lebur. Yang ada hanya kebesaran Allah. Alif, lam, ha. Zat, sifat, asma, afan. Semua dia. Tak ada kuasa lain. Alif, kaf, barat. Sesempurnaan, kekuasaan, keperkasaan dan apa? Kamal, sempurna ke apa? Cantik kan. Betul. Segala-galanya. Dalam akbar tadi. Ya ke ya? Kan saya reka-reka ini semua kalau kita menyebut tanpa kita terjemahkan dulu, tak masuklah rohaniah kita. Kita sebut Allah Akbar pun tak bergetar pada kita. Macam mana kita nak getarkan musuh? Iblis ke musuh kita perang? Oh kan, barulah gerun kita sebut Allahu Akbar, Allah. Itu betul. Kita tahu kita kuasa kita ni tak ada keakuan diri dah, maknanya kita berjaya. Kita sebut tu, macam mana rasa? Apa betul original rasa asli? Wah, aku ingatlah dayu ni, ingat kampung masa kecil-kecil. Arwah bapa aku masak ketupat malam tu. Dengar takbir. Itu salah apa? Pemahaman dengan ayat tu tadi. Tu tadi ya. Jadi yang disalahkan iblis ke salah siapa? Kita yang tak pandai olahkan. Kita. Subhanallah ada terjemah dia. Apa tu subhanallah Maha Suci? Nak terjemah macam mana? Setiap langkah-langkah perjalanan hidup kita daripada alam roh, semua terjemah perjalanan kita adalah subhanallazi. Maha Suci Allah yang memperjalankan. Jadi kita tengok subhanallah, aku datang ke sini subhanallah. Semua Allah Ta'ala yang berjalan. Nafas aku naik terus subhanallah dia. Baru kita betul terjemahkan subhanallah. Langkah-langkah pernafasan, pergerakan kemana pun kita lihat semuanya subhanallah. Bergerak pokok ni, bergerak apa yang halus, yang kasar, batari naik, subhanallah. Baru betul. Subhanallah kosong, tak ada penterjemahan dia. Mana ada isi rasa, tak ada hakikatnya. Mana? Makan durian tak rasa durian. Tahu kalau kamu cari durian yang ada rasa kan? Komplain kita, ni apa musangking, tak ada rasa musangking lah. Tahu pula kita. Tapi bila kita sebut nama subhanallah, tak ada rasa, tenang-tenang. Bahaya kita hidup je. Jangan tertipu. Carilah sendiri terjemah. Jumpa orang Arabilah, orang ahli Allah, dia akan ceritakan yang kau sebut subhanallah tu tak masuk makom dia. Tu. Apa lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Apa tu alhamdulillah? Sebab apa kita mengucapkan alhamdulillah? Kalau kita duduk makam Nabi Adam, dia tak ada hidup. Bila masuk rasa ada hidup ni, dia ucapkan alhamdulillah. Siapa yang suruh sebut? Itu adalah puji. Siapa yang suruh puji? Allah. Siapa yang memuji? Allah. Engkau yang memuji diri engkau sendiri. Alhamdulillah. Seronok lah. Best. Asli lah. Tapi kalau kita yang kata kita puji Allah, tu mana boleh makhluk puji pada hamba, puji pada Allah tak sampai. Tapi Allah yang tahu memuji, kata Rasulullah, engkau yang tahu memuji diri engkau sendiri. Jadi aku ni menunjukkan engkau lah yang memuji diri engkau, bukan aku. Alhamdulillah. Baru terasa syok. Alhamdulillah. Aku memuji dia. Aku memuji dia. Tak ada siapa boleh puji aku. Aku cukup memuji dia.
Seluruh alam yang aku jadikan sekalian makhluk memuji aku tak sama macam aku pun memuji diriku sendiri. Jadi aku tak perlu memuji makhluk puji pada aku cukup. Dan seluruh yang aku jadi makhluk ni semua memuji aku untuk menunjukkan sebenarnya aku lah memuji diriku. Banyak perubahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru terasa ada penterjemah dia dulu yang nak bagi kita faham. Baru berisi. Baru sampai kita punya sebutan tu. Sebab apa sampai? Sebab dia yang puji diri dia sampai lah. Kalau kita mana sampai? Itu pasal amalan orang-orang yang ahli Allah ni kan? Dia sebut subhanallah sekali aja kita 60 tahun sebut subhanallah. Berat dia punya timbangan. Sebab dia dengan terjemah dia sama. Engkau 60 tahun tak ada terjemah. Tak ada rasa hakikat. Mana boleh sama berat timbangan tu tadi. La ilaha illallah, orang yang kenal Allah dengan orang yang beribu berjuta orang sebut la ilaha tak tapi tak kenal Allah. Ni menyebut la ilaha illallah tak ada dah keakuan dia tahu. Yang ada hanya Allah. Yang ada hanya aku. Yang ada hanya aku. Semua tak ada yang ada. Ubahan Allah. Jadi terjemah tu penting. Jadi penterjemah tadi sampai kita sebut tu tak rasa. Dialah. Tadi Allah Akbar. Benda yang mudah-mudah dulu kita bagi terjemah. Baru terasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah jangan rasa ada diri lagi dah. Sebutlah 100,000 tapi ada diri tak sampai. Terjemah tu tak sampai. Lah kau jangan fikir apa lagi dah dia. Jangan kau fikir kau ada lagi dia. Habis waktu tu aku ke mana bila dah gaib? Janganlah kau cari diri kau. Kau memang tak ada lah Dul. Lah. Kau cari diri kau kenapa degil-degil sangat kau? Tak ada pun lah. Tak ada kau nak cari diri kau lagi pula. Kan kita ni hamba. Lah. Hamba tu tak ada lah Dul. Susahnya aku nak ajar kau ni. Mana ada juga diri kau ni. Sampai wali Allah tu dia ketuk wali kan. Dia. Sampai dia ketuk wali Allah. Apa lah kau. Ketuk lah. Tetaplah. Dia tak peduli dah. Apa pun tu. Dia tak peduli dah. Tak nampak lagi kan. Dia tahu dia. Dia je. Macam tu siap. Dia punya latihan dia. Kita buat sampai betul-betul latak. Jadi banyak perkara-perkara yang kita dah lalui dengan sia-sia. Innal insana lafil usr. Dalam kerugian. Sebab kita tak dapat terjemah esakan dia betul-betul. Subhanallah pun mengesakan Allah. La ilaha illallah pun mengesakan Allah. Allahu Akbar mengesakan Allah. Semua tu mengesakan Allah. Apa makna mengesa? Satu dia je. Dia yang tahu memuji diri. Alhamdulillah. Kita mengesakan Allah. Bila kita faham, dia mengesakan diri dia. Kita dah ada dua. Mana boleh? Wala yusyrik bi. Siapa kita? Daripada mana kalam kita datang kita sebut? Kan daripada dia. Kenapa kita nak mengaku kita lagi? Jadi kita kena bila kita faham konsep ya Allah, syukur kita telah diperkenalkan Allah daripada diri Allah. Kita tidak jahil lah. Bukan daripada saya. Mana daripada Allah sendiri. Tak adalah kita jahil lagi. Tak ada lagi tu was-was lagi. Mana ada was-was lagi. Kita dah tak ada. Dia semuanya kita nampak semua dia je kata. Ya'juj, Ma'juj, Dajjal, malaikat. Semuanya kita nampak dia dah. Itu maknanya orang dah kenal diri, kenal Allah. Beruntung. Inna fatahna fathan. Dia inilah awal. Nyata dia dah dapat kemenangan. Sebab dia dah tahu konsepnya adalah tak ada. Engkau tak ada dah pakaian kau tak ada. Nabi-nabi pakaian kau tak ada. Dia orang dah arif bila dah memang mahir. Tak ada rasa kat kau ni. Ada. Sikit ada pun dia punya menyesal dia sampai bertahun-tahun. Kita banyak-banyak menyesal tak? Tetap lagi ada nak kau diri. Padahal itulah punca segala maksiat. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai sakaratul maut datang baru kita nak engkau semua ya Allah dah masa terlewatnya. Ya, alhamdulillah. Kita nak menghadapi peperangan ke depan kita, peperangan yang maknanya akhir zaman, maknanya menentang apa Dajjal, nak menentang macam-macam lah keliling kita. Ya, tak ada lain mengesakan Isa, tauhid mengesakan. Mahdi dapat petunjuk Allah dan juga memberi petunjuk. Apa petunjuk Allah? Mengesakan Allah.
Apa memberi petunjuk? Ajak manusia sama-sama ilahun wa itu Mahdi. Bukan kita ni Mahdi, tapi sifat Mahdi itu ada pada kita. Tapi kita bukan Imam Mahdi. Imam tu adalah ketua yang akan datang. Tapi tandanya bila kita dapat Mahdi pada diri kita, maka kita akan dapat mudah nak ngikut Imam Mahdi bila dia. Alhamdulillah, tak lama lagi insya-Allah. InsyaAllah. Ada ilmu ni, insya-Allah pasti Allah tak pernah mungkin janji. Pasti kita akan bersama dengan apa yang Allah Ta'ala suruh kita. Yang Rasulullah suruh kita nanti bila Imam Mahdi datang. Kalau ada lautan salji macam mana pun rentas bertemu dah. Ikut. Jadi kita penolong-penolong bersama dengan insya-Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kekuatan pada hari ini untuk sama-sama kita mendengar peringatan yang disampaikan tidak lain tidak bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah semoga yang kita dengar kita amalkan, kita fahami, kita cuba ambil apa yang dimaksudkan oleh Ustaz. Semoga kita diteguhkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan, dalam menghilangkan keakuan diri, insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pada hari ini kita dapat bersama dengan Ustaz membicarakan serta menzahirkan segala apa jua yang Allah ilhamkan. Sebenarnya setiap hari pun apa yang berlaku dalam kehidupan kita sebenarnya adalah skrip Allah Ta'ala. Kita ni hanyalah sebagai pelakonnya sahaja. Pada hakikatnya ilmu mengenai diri, mengenai Allah ini sebenarnya benteng kuat untuk kita menghadapi fitnah akhir zaman ini. Fitnah besar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Fitnah yang dikuatiri oleh Nabi Rasulullah SAW. Daripada itu, jikalau waktu itu Rasulullah kata kalau dia ada pada waktu ini, dia sendiri akan bunuh dia. Tapi ada orang lain, ada Allah telah menzahirkan satu skrip yang lain, yang mana dan keturunan dia juga akan melakukan perkara tersebut. Ahli baik, insya-Allah. Semoga juga kita dapat bersama-sama dengan Imam Mahdi bai'ah, walaupun salji di depan kita, gurun Sahara depan kita, dalam menuju mencari cahaya iman di dalam mengenal Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nak menggabung cakap sikit. Alhamdulillah. Tu mic cakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk bertanggung dengan mari yang ada pada ini daripada Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat kita berjumpa selalu dalam agama yang berguna Amin. kita sendiri untuk Rasulullah. Saya sebenarnya tadi ingat datang kembali, tapi dengan ada gerak geri diri saya nak berguru Ustaz, ada ke tidak rumah saya tengok ada bentuk ada okey lah. Jadi saya bersyukur kepada Allah dapat saya petang ni mendengar ceramah sedikit diri kita dan kawan-kawan kita semua. Jadi saya dapat berjumpa kawan-kawan baru, saudara baru petang ni. Alhamdulillah, syukur dapat berjumpa dengan saudara yang baru juga. Jadi
Jadi saya belakang saya lah nama Makzin bin Fidik yang ini dapat mendengar ceramah Ustaz kurang dengan sedikit Amin. sendiri dan kawan-kawan. Amin. Jadi saya bersyukurlah kepada Allah dengan gerak dia saya dapat hidup dengan tuan-tuan pada macam ini. Jadi saya minta maaf lah, saya baru ni Ustaz datang sini baru saya selalu dapat mendengar Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu saja yang saya dapat. Saya minta maaf kepada kawan-kawan yang Alhamdulillah. jadi kita syukurlah dapat berjumpa Ustaz kita panjang lebar tentang program kita pendidikan ni. Amin. Itu saja yang dapat fahamkan. Dan terima kasih kepada Ustaz utamanya dan kawan-kawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang dia ucap tadi teman-teman kita sebenarnya adalah semua daripada lintasan Rabbani, daripada lintasan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat suci, daripada kalimat-kalimat Rabbi, kalimat Tuhan. Sama-samalah kita sama-sama tidak lain menomorsatukan Allah, mengesakan Allah, membesarkan Allah betul-betul dengan sebenar-benarnya hingga hilang keakuan diri kita. Dialah yang membesarkan dirinya sendiri, dia yang mengesakan dirinya, dialah memuji. Semua dia tak ada lagi dua antara kita dan tak ada lagi antara saya dan Allah, tak ada. Makna yang ada hanya Allah. Antara pun tak boleh. Tak ada lagi antara aku dan antaramu, kata Nabi Hidin. Tak ada lagi ya Allah antara aku dan engkau, melainkan ada engkau ya Allah. Dia sampai ke gitu nak nyatu tu. Sebenarnya memang dia satu pun, tapi nak sampai pintu nyatu tu kena perkataannya gitu. Kul huwallah. Kul tu macam kita cakap sebenarnya kul huwallah tu dia lah mengatakan dia yang esa. Tapi nak disebutkan kena juga keluar sebut kul juga. Macam ada dua sebenarnya dia lah yang esa. Nampak macam banyak. Sebenarnya dia yang esa satu je, banyak tu pun macam mana pun dia tak zahirkan satu dia. Jadi kita ni jangan tertipu. Sebenarnya Allah bukan nak menipu. Allah menyatakan banyak supaya kita tahu aku yang menciptakan semua. Jangan kau nampak banyak tadi. Akunya tadi yang menciptakan banyak. Bukan, jangan sampai kau tertipu. Banyak ni macam-macam jadi pening tu. Bukan suruh kita pening, suruh kita nampak tetap dia juga yang jadikan. Tak ada satu pun halus zarah apa pun halus, makna apa makhluk COVID yang halus yang kena pakai teropong. Tetap Allah juga yang ciptakan, menjadikan. Dia nak tunjukkan gitu. Jadi kalau kita faham kenal diri, kenal Allah ni, maka kita tak nampak yang lain. Barulah dikatakan Allah SWT, fa'aina ma tuwallu fasamma wajah. Tidak aku pandang sesuatu melainkan Allah dahulu. Bukanlah kita nampak baju tu nampak Allah. Tak, kita nampak benang, nampak pokok, nampak benih pokok. Daripada mana pokok kita nampak, dia lah yang kita nampak. Bukanlah baju yang kita nampak tu baju, tapi dia sebalik, sebelum jadi baju tu tadi adalah pokok. Pokok tu benih siapa jadikan? Jadi Allahnya yang kita nampak. Gitu konsep dia macam tu. Kalau kita tak jumpa orang spesialis kenal diri, kenal Allah, arif billah kita tak jumpa, memang tak boleh faham lah apa makna ayat fa'aina ma tuwallu fasamma wajh Allah. Mana pun kita hadapkan roh kita, mana pergi termenung kat mana pun, mimpi apa pun, tetap wajah Allah. Tapi kita tak dapat olah kan. Dalam mimpi kita nampak lain, kita yelah dapat kat dunia pun kita tak dapat olah kan. Kita nampak pintu-pintu, nampak kereta-kereta. Jadi mata jadi penzinaan. Mata kita jadi perhiasan, lihat perhiasan, tak nampak siapa yang jadikan perhiasan tu. Al-malu wal banu zinatul hayati dunya. Harta al-mal, harta sekali harta. Anak-anak wal banu zinatul, perhiasan. Jangan kau nampak perhiasan tu, nampak siapa yang jadi perhiasan. Supaya kita tak lupa biasa mengesakan Allah. Lihatlah dengan penglihatan Allah. Jangan melihat dengan keakuan diri. Bila lihat dengan keakuan diri tu, jadi kita menutupi yang melihat tu Allah. Kita kata kita yang melihat. Tu jadi berbalah. Kita tak nampak pandangan yang ma'rifatullah sesuatu tu. Allah lah dahulu. Dan kita tak bertujuan ilahi anta maksudi. Kita dah tak berkehidupan dengan
24 jam ahli tujuan kita ialah maksudnya adalah mengesakan Allah. Maksud ridha Allah tu kita mengesakan di kita nak Allah redha pada kita, tapi kita tak redha dengan ketentuan Allah. Itu kena belajar mengaji, mengenal diri kena Allah. Beruntung bila kita belajar mengaji ni, kenal diri kena Allah, kita makin lagi disingkapkan oleh Allah. Allah lagi nak perkenalkan diri Allah. Nak pula kita nak belajar, lagilah Allah buka. Sedangkan kita jahil pun Allah nak bukakan satu-satu perumpamaan dia. Apalagi kita nakkan kepada Allah. Dipanggil salik, orang yang nakkan kepada Allah. Kalau murid, dia bab satu bab murid dipanggil. Tapi salik ni dia nakkan kepada Allah, Allah yang mukasyafah, bukakan lagi. Sedangkan orang yang tak nak kepada Allah pun Allah tunjukkan, apalagi hendak lagi Allah bukakan. Alhamdulillah. Ya, jadi kita sama-sama menghampiri kepada air dan ni dekat dah turun Imam Mahdi. Kita kena betul-betul ilmu yang sejati yang begini, yang baru boleh kita jadi pembantu Allah SWT untuk mengajak manusia mengesahkan Allah. Imam Mahdi tadi tak lain, dia ajak manusia mengesah. Bila ajak mengesah kepada Allah, benda-benda batil akan dihapuskan. Jadi kita nak kena kuat juga. Tak ada ilmu ni, insya-Allah kita akan bersama. Sebab di banyak jabatan-jabatan tinggi kerajaan kita semua dah tak nampak jalan ni. Sebab dia dah belitan sihir daripada Dajjal, dan tentera-tentera dia dah berlaku sejak merdeka lagi. Sikit-sikit perang saraf dia orang ni, sihir dia perang saraf ni dah masuk dalam diri manusia. Jadi kita ni tak nampak dah jalan nak caca marba, dah jalan nak tak lain, jalan dia tetap mengesahkan Allah. Dia boleh membetulkan balik terkusut tadi, yang caca marba tadi. Kita tak temui jalan macam mana nak selesaikan. Bila kita belajar kena diri kena Allah, baru kita nampak kita kena keluar daripada tong laji. Semalam saya cakap akuarium Yahudi dah lama sangat kita duduk dah. Sistem dia, sistem perbankan, sistem pemakanan, sistem kesihatan, obat-obatan, semua sistem pelajaran, semua kita dah duduk dalam akuarium Yahudi punya sistem. Kalau sistem pelajaran Islam, dia sentiasa sikit ilmu pun, darjah 1 pun tetap mengesahkan Allah. Tinggi macam mana ilmu pun, PhD berapa banyak, tetap mengesahkan Allah. Dia lurus je. Dia tak ada tinggi bagi tinggi, bangga diri, tak ada. Yahudi punya sistem dia bangga diri, sombong. Lama dia berkuasa, dia tindih orang bawah dia. Kita tak ada. Lagi kau tinggi, lagi merendah diri, lagi takut kepada Allah, lagi berakhlak baik, lagi tinggi ilmu lagi. Tu ilmu yang sejati, ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat amaliakan dalam kehidupan kita. Baru kita beruntung. Kita beruntung hidup ni, kita dah rasa beruntung. Sebab apa? Kita rasakan kehidupan ni adalah dia. Untungnya kita. Jadi apa ke depan kita semua dia dah skripkan, kita ikut. Yang mustahak kita rasakan dia je tak ada. Untuk waqada rabbuka alla ta'lam. Tetap kau jangan fikir banyak, kau tetap rasakan aku, jangan ada keakuan kau. Nanti kau akan dibawa sistem aku tak boleh. Nanti kalau kita tahu sistem Allah tu gitu. Tapi kalau kita tak dengan Allah, ada keakuan dia, kita takkan jumpa jalan kebenaran. Sebab kita ada keakuan diri. Itu aja dah benda batil yang paling hebat. InsyaAllah. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allah.